Wah, ramai dalam ni. Okey, kita ada Alwi Ryan, kita ada Cik Wan Christina, kita ada Erina Kalisha, kita ada Hashwina, kita ada Kirtikesh, kita ada Melissa Hanani dan kita ada Halif Ryan, kita juga ada Karissa, Sahrin Fatimah, Wishwika. Alright. Okey. Hashwini bersama dengan awak ke? Ya, cikgu. Okey. Okey, baik. Okey, ada lagi 1 minit. Hari ini tajuk kita permainan tradisional. Tetapi permainannya agak sedikit dan cikgu janji tidak akan mengambil masa yang lama ya. Okey, tepat 85 minit, cikgu akan kongsikan dulu skrin cikgu yang lagi satu. Cikgu akan skrin Microsoft PowerPoint. Okey, kita tengok dulu. Okey, sekejap ya. Selamat Okey. pagi, cikgu. Selamat pagi Hashini. Okey, tu dia. Okey. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua anak-anak didik yang sangat cikgu sayangi. Okey, hari ini ialah permainan tradisional. Okey, disampaikan oleh Cikgu Bakri. Ya, selamat pagi Aryan, Alwi Ryan. Okey. Jadi standard kandungan dia masih lagi mengekalkan standard kandungan yang sama, menjelaskan permainan tradisional masyarakat Malaysia. Menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia. Okey, ini kita dah pernah baca sebelum ini permainan tradisional masyarakat kita. Okey, sekarang ni muka surat ini muka surat okey, ini muka surat 86. Okey, kita dah belajar mengenai permainan anjong dan juga kita juga telah mengetahui permainan halaman ya yang terdapat dalam buku sejarah tahun 6. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang permainan lasak. Okey, jadi isi yang pertama untuk permainan lasak, dia memerlukan kawasan lapang yang luas. Jadi bila awak tengok daripada perkataan lasak pun awak boleh bayangkan bagaimana pergerakan dia, bagaimana ketangkasan dia, bagaimana pemain-pemain bergerak dan sebagainya. Jadi isi yang kedua, pergerakan yang lincah, aktif dan lasak ya. Lincah,
aktif dan lasak. Dia kena pantas, dia kena laju. Okey, dan seterusnya ialah mengenai contoh. Okey, contohnya lah main wow, mandi sungai dan menarik upih. Jadi ketiga-tiga permainan ini dikategorikan sebagai permainan lasak. Okey, kita tengok dulu permainan yang pertama. Okey, permainan yang pertama ialah wow. Wow. Pada kebiasaannya, wow akan dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang akan memegang wang pula seorang akan memegang wow dan seorang lagi disebut juru anjung yang memegang tali. Seorang pegang wow, seorang lagi pegang tali. Jadi isi yang kedua, apabila angin bertiup, tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik. Okey, maksudnya cikgu yakin semua daripada kalangan awak pernah bermain wow. Jadi bila kita nak naikkan, kita tarik, kemudian kita lepas, tarik, lepas, tarik, lepas supaya dia macam boleh memotong angin supaya naik lebih tinggi. Ah, um, Sehinggalah wow tersebut terbang tinggi di udara. Yang seterusnya, wow dimainkan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor sebagai satu rekreasi. Rekreasi ini sebagai satu permainan yang santai. Keempat, reka bentuk wow selalunya bermotifkan awan larat dengan pelbagai warna yang menarik. Jadi awan larat ni bermaksud pada satu info yang cikgu terima ya, awan larat ni diilhamkan daripada motif awan yang sedang berarak ya. Daripada motif tersebut ditransferkan menjadi sebuah lukisan ataupun sebuah corak. Ada satu lagi info, awan larat ni dia dapat namanya daripada seorang budak yang bernama Awang. Daripada bernama Awang, dia melukis, melirik-lirikkan kayu di tanah sehinggalah dia menjadi corak yang melarat-larat ya, melarat-larat. Dia garis saja di tanah, sampailah dia melarat. Itu antara dua info yang cikgu dapat, tapi lebih banyak, lebih meyakinkan info yang pertama tadi, iaitu awan yang sedang berarak. Diambil corak daripada motif tersebut. Jadi dalam sejarah ini, kalau kita nak ingat semua peristiwa yang berlaku dalam buku sejarah, kita sebenarnya kena ada skill membaca yang betul ya. Kita tak boleh baca semua. Sedangkan kalau kita baca semua pun kita tak akan ingat semua sebiji-sebiji ataupun sepatah-sepatah perkataan yang kita baca. Jadi dalam sejarah, kita kena ingat isi-isi penting ya dalam sejarah. Contohnya permainan wow. Okey, kita tak ambil semua ya. Kalau kita baca, kita tak ingat semua. Tapi kalau awak boleh ingat semua, awak memang sangat bagus. Kalau awak tak boleh nak ingat semua, awak ambil isi-isi penting. Contoh ya, kalau poin yang pertama ni, pada kebiasaannya wow akan dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang akan memegang wow dan seorang lagi disebut juru anjung yang memegang tali. Jadi isi penting dia dekat sini, dua orang, dimainkan oleh dua orang. Seorang pegang wow dan seorang lagi juru anjung yang memegang tali. Itu adalah isi-isi penting dia. Awak akan dapat ingat dengan lebih cepat dan lebih mudah bila awak ingat isi-isi penting dia. Yang poin kedua, bila angin bertiup, tali akan ditarik melawan arus. Itu antara isi penting dia. Tali akan ditarik melawan arus dengan cara menghulur dan menarik tali dia. Sehinggalah wow tersebut terbang tinggi di udara. Itu dua isi penting dalam poin yang kedua ataupun isi yang kedua. Dan isi yang ketiga ya, titik yang ketiga, ini berkenaan dengan negeri. Negeri yang memainkan wow. Jadi awak cuma ingat negeri je. Perkataan-perkataan yang di sampingnya awak tak perlu ingat. Okey, itu sebagai melengkapkan ayat sahaja. Kalau dia tulis Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor, ni Johor satu lagi ya. Dan Johor je awak tak faham. Jadi dia menyedapkan ayat, dia tambah sikit wow dimainkan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor sebagai satu rekreasi. Tapi untuk awak sebagai untuk mengingat, awak cuma ingat nama negeri sahaja.
Macam cikgu cakap tadi, kalau awak boleh ingat semua, sebiji atau sepatah-sepatah perkataan tu lagi bagus. Tapi kebanyakan daripada kita tak mempunyai ingatan yang sangat bagus, ya. Kadang-kadang apa yang kita ingat, baru sejam yang lepas kita dah lupa. Jadi, caranya di sini kita cuma mengingat, isi-isi penting atau kata kunci dalam sesuatu teks sahaja. Okey, jadi yang, seterusnya, kata kunci yang seterusnya dalam poin yang terakhir atau isi yang terakhir, reka bentuk dia, bermotifkan awan larat dan juga pelbagai warna. Itu saja isi penting dia. Okey? Okey, ini antara isi-isi penting. Okey, kita tengok dulu permainan wow ya. Cikgu akan kongsikan permainan wow. Kita akan tengok YouTube. Hmm. Okey. Ini wow ada banyak jenis, ada wow bulan, ada wow puyuh, layang-layang pun termasuk dalam kategori, permainan yang diterbangkan di atas angin. Tapi kita tengok wow ya. Yang kali ini cikgu nak kongsikan mengenai wow puyuh, dia sangat besar. Okey, kan. Alright. Oh, wow puyuh, okey cikgu besarkan. Biasanya wow ni dimainkan di pantai sebab kawasannya berangin dan juga kawasan tersebut luas. Bila awak pergi pantai, cikgu yakin awak pun akan seronok dengan suasana di pantai sebab dengan angin dia, dengan suasananya, dia menenangkan awak. Bila awak nak cuti nanti, bila lepas habis PKP, bolehlah pergi ke pantai mana-mana ya, yang menarik. Okey, mari kita lihat. Ini orang Kelantan, dia fahamlah bahasa dia. Ada angin. Okey. Cikgu sharekan balik, kita punya, PowerPoint. Okey, cikgu sharekan semula PowerPoint cikgu. Okey, tadi kita dah tengok tentang wow. Wow tersebut dikategorikan sebagai, wow gergasi ya. Kalau wow biasa pun dia agak besar ya. Kalau kamu pegang dia mungkin sama saiz dengan saiz kanak-kanak. Kalau kamu pegang, mungkin sama saiz kalau kamu berdiri di sebelah wow tu, wow itu sama tinggi dengan kamu semua. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya tarik upih. Okey, tarik upih dimainkan dengan menggunakan upih pinang tua. Upih pinang tua ni maksudnya pelepah dia ya. Pelepah dia bukan batang dia, yang pelepah dia, pelepah daun, pinang tua. Daunnya akan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik upih tersebut. Kita pegang dekat daun dia. Orang yang duduk tu, dekat dia punya, ada kulit yang, bersambung dengan, batang pinang tu. Bila dia dah jatuh, kulit tu masih ada lagi bersama dengan pelepah tu. Dekat kulit itulah, ada orang akan duduk. Dan di pelepah tu ada orang akan tarik. Okey, yang seterusnya, permainan ini dimainkan secara berpasangan. Awak tak boleh main sorang-sorang. Bila awak main sorang-sorang, benda tu tak jadi.
Awak kena main berpasangan, okey? Kalau awak nak main lebih daripada 2 orang pun sebenarnya boleh ya. Awak boleh ubah suai permainan ini. Okey, kalau nak main lebih daripada seorang, mungkin awak boleh tarik, 2 orang ataupun mungkin ada 2 orang yang duduk di tempat duduk tersebut. Itu terpulang pada awak. Kalau awak nak main, carilah mana-mana, pokok pinang, dekat sekolah kita ada satu, bukan dikategorikan pokok pinang, dia macam, kecil sikit daripada pokok pinang, tapi berapa banyak awak boleh gunakan. Nanti bila kita dah boleh masuk sekolah, cikgu akan tunjukkan, pokok tersebut. Jadi, yang isi ketiga iaitu terakhir, permainan ini dimainkan secara berpasangan, salah seorang, akan menjadi tukang tarik dan seorang lagi duduk di atas upih. Okey, macam yang cikgu cakap, kalau kita nak ingat, kita, menggunakan, kata kunci, dalam, teks ini ya. Kalau kita nak ingat semua, mungkin, tidak mampu, jadi kita gunakan kata kunci. Okey, kata kunci ialah menggunakan upih ya, upih pinang tua. Yang seterusnya, pinang tua, daunnya dijadikan hulu atau tempat untuk menarik ya. Upih tersebut ni kita tak tinggalkan sebab yang paling penting kita dekat sini daunnya akan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik. Sebabnya upih ni kita dah tahu sebab kita membincangkan upih, sebab itulah kita hanya ambil isi-isi penting sahaja. Jadi yang ketiga, dimainkan secara berpasangan. Ini antara kata kunci dia. Satu tukang tarik, satu lagi duduk di atas upih. Yang seorang salah seorang akan menjadi tukang tarik ataupun dan seorang lagi itu hanyalah, ayat untuk melengkapkan sahaja ya. Jadi kata kunci dia, adalah yang telah cikgu masukkan di dalam kotak merah tersebut. Jadi kita tengok, upih ya, permainan upih, kita tengok video, tengok YouTube. Sebenarnya ada banyak video ya, cikgu pilih, antara yang terpendek ya. Kalau awak nak tengok, yang panjang pun ada lagi yang panjang dan lagi seronok. Cikgu tengok tab, okey, okey tarik upih. Okey, cikgu besarkan sedikit. Okey, boleh baca ya dia punya info? Sebelum cikgu teruskan, okey boleh dengarkan muzik, dalam, YouTube ni? Boleh cikgu. Boleh. Boleh Oh. cikgu. Okey, terbaik semua. Okey, terbaik semua. Okey. Kabak gading we, tak bolehlah dak dinantilah, tak bolehlah hiwa nantinya, dialanglah dondang gading. Abailah anak burung we, menusolah dondang turunglah, di balailah dondang Ini sesuai dimainkan oleh lelaki ataupun perempuan ya. Semua boleh main. Anak burunglah kabak niungnya, anak burunglah baniunglah dondang gading we, berpijoklah dondang kita go, ke Medanglah yang ini, ke sanalah dondang ini go. Kita kan mengadaklah apayunglah ke negeri we, aturunglah ke negeri go, negeri payung mahkota, dijunjunglah yang tinggi. Bertimbanglah dondang ini kau, biarlah bersuka hati we, marilah bersuka hilailah, kita bertepik so. Okey. Itu mengenai, tarik upih ya. Okey, kita pergi ke permainan yang terakhir. Okey, permainan terakhir ialah
Mandi sungai. Yang mandi sungai ni kadang-kadang dia tak melibatkan pertandingan ya. Mandi sungai ni lebih kepada rekreasi ya, sebagai sebagai satu permainan santai ya untuk menenangkan fikiran, melepaskan tekanan. Tapi sekarang ni kalau di Johor, cikgu tak pasti ya. Kalau di Johor Bahru ya, cikgu tak pasti sungai mana yang boleh mandi. Memang ada banyak sungai, tapi sungai di Johor Bahru sekarang banyak yang telah tercemar. Jadi cikgu tak sarankan untuk awak mandi di dalam sungai tersebut. Okey, aktiviti mandi sungai memerlukan kemahiran berenang dan menyelam ya. Jadi sebenarnya kemahiran ni sangat penting. Okey, berenang dan menyelam. Tapi cikgu pasti ada di kalangan kamu yang masih lagi tak pandai berenang dan menyelam. Sedangkan kemahiran ni sangat penting ya. Contoh kalau awak berada di laut ataupun awak berada di mana-mana kawasan perairan, sudah pastilah kemahiran ini sangat berguna ya. Kalau kamu tiada kemahiran ini, berkemungkinan untuk lemas tu tinggi kalau awak pergi ke tempat yang lebih dalam. Yang kedua, kanak-kanak akan bermain kejar-mengejar di dalam air. Biasalah. Dia bukan setakat kejar-mengejar, jadi ada banyak lagi permainan ya. Ada yang ada yang lawan menyelam, siapa yang menyelam lebih lama, dia menang. Okey, ada banyak lagi pertandingan. Okey, seterusnya kanak-kanak akan memanjat pokok besar di tepi sungai untuk terjun ke dalam sungai. Ada juga yang melilitkan tali-tali ya, tali-tali pokok. Masa dulu ada tali-tali pokok ya, tali-tali yang menjala, akar-akar menjala, dia potong, dia ikat, dia buat macam Tarzan. Mungkin saya rasa awak tahulah Tarzan tu macam mana. Dia akan berayun di tali tersebut, kemudian dia terus terjun ke dalam air. Okey, kita tengok video ya. Okey, video ni terlalu banyak dan ada video yang tak sesuai untuk kamu tonton ya. Okey, siapa ni? Okey, Fatih Hafizah. Okey. Ada juga video yang awak tak sesuai, ada juga video yang tidak sesuai untuk awak tonton ya. Jadi awak kena bijak untuk memilih video. Jadi ini antara video yang cikgu pilih. Okey, cikgu sharekan dulu. Okey, okey. Okey, ini cuma video pendek. Okey, sebenarnya ni cuma video santai je. Okey. Cikgu tak jumpa video yang dia banyak pokok dan bermain berlari-lari dalam air. Okey, ni sebagai selingan sajalah . Okey, macam-macamlah skill yang awak boleh buat ya bila awak mandi sungai. Okey, kita teruskan lagi. Okey, dengan slide yang terakhir sebelum kita mengakhiri kelas kita. Cikgu sharekan window dan okey. Okey, kita tengok apa isi-isi penting dia ya. Okey, mandi sungai. Okey, cikgu tunggu sebentar. Okey, dah keluar. Okey, mandi sungai memerlukan kemahiran berenang dan menyelam. Okey, untuk ni dia isi pentingnya kemahirannya berenang dan menyelam. Kemudian bermain kejar-mengejar, itu antara isi penting dia dalam isi yang kedua. Dan isi yang ketiga, kata kunci dia ialah memanjat pokok-pokok besar untuk terjun ke dalam sungai. Itu antara isi-isi penting dalam teks untuk mandi sungai ni. Okey, jangan risau, cikgu akan sharekan video ni nanti. Okey, dan akhir sekali, permainan tradisional juga dapat mengukuhkan perpaduan, menggalakkan kerjasama dan mempamerkan kreativiti dan meningkatkan kesabaran. Selain itu, permainan-permainan ini juga menggalakkan kita berfikir, berani ke depan dan pandai bergaul sesama rakan dan masyarakat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu buka sesi untuk bertanya ya. Okey, ada sebarang pertanyaan?
Okey, dalam masa 10 saat. Kalau tak ada? Tiada cikgu. Okey. Tak ada cikgu. Okey. Tiada cikgu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Baik, soalan ni, soalan untuk awak jawab, cikgu tak boleh bagi sekarang sebab video yang cikgu rakam dalam Google Meet ni, dia mengambil masa sedikit ya untuk dijadikan video. Selepas setengah jam atau 1 jam, barulah cikgu boleh download video ini di dalam Google Drive cikgu. Jadi mungkin akan mengambil masa sedikit dan apabila kelas ini berakhir, awak bebas untuk melakukan kerja-kerja awak, okey? Jadi cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Bye Alwi. Sama-sama Aina Nabila. Terima kasih cikgu. Sama-sama Kirtikis. Terima kasih cikgu. Sama-sama Syahrin Fatimah. Sama-sama.